أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi pada malam ini dan kita teruskan pengajian kita menggunakan kitab 40 hadis pelestarian alam sekitar. 40 hadis pelestarian alam sekitar, yang mana pengarang dia dua orang tokoh yang hebat lah. Seorangnya Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, dia macam timbalan ketua Setiausaha Jabatan Alam Sekitar sekarang ni. Seorang lagi Datuk Seri Zaini Ujang ni dia jurutera engineer alam sekitar. Seorang lagi Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof. Ini supervisor saya masa buat master dulu. Orang Kelantan juga ni, orang kampung saya. Dan buku ni menyenarai ke 40 hadis mengenai pelestarian penjagaan alam sekitar, yang mana saya bagi background sikit lah. Buku ni kenapa mereka berdua tulis. Pada tahun 2018 mereka berdua jemputan khas pergi buat haji. Masa duduk di Mekah ni, Mekah Madinah, mereka berdua agak kecewa dah dengan sikap setengah umat Islam yang tidak menjaga kebersihan, pengotor dan sebagainya. Sedangkan Islam ni mengajar benda tu. Jadi kurang di mana? Lalu mereka berdua balik ke Malaysia, bincang, lalu terhasillah buku ni. Dan buku ni dalam antara harapan kedua orang pengarang ini, dia kata kalau boleh buku ni kena sampaikan kepada masyarakat. Dan dia tawarkan, dia kata kalau siapa-siapa usaha boleh gunakan buku ni untuk mengajar, dia akan beri. Lalu bila offer tu keluar dalam Facebook, saya pun ambil lah peluang, dan Alhamdulillah kita dah mula mengajar buku ni. Lama dah. Kalau tengok daripada tarikh yang saya buat ni, kita dah mengajar masa PKP lagi itu. Masa PKP kita buat secara online, lepas tu kita sambung secara fizikal. Alhamdulillah. Dan akhir sekali bulan lepas kita berhenti pada hadis yang ke-15. Pada hadis yang ke-15 pada 11 hari bulan 8, dan hari ini kita sambung hadis yang ke-16, dan saya cuba untuk habiskan dua hadis, hadis 16 dan juga 17, yang mana kedua-duanya sangat relevan dengan umat Islam. Okey, hadis yang ke-16 ini tajuk diberikan pelestarian alam sekitar adalah amanah. Maksud kita ni nak kena jaga alam sekitar ni sebagai satu amanah kita sebagai khalifah. Dan dibawa hadis. Hadis ni hadis Sahih Muslim. Nabi bersabda, Nabi kata apa? Indad dunya hulwatun khadirah. Dunia ni manis dan juga hijau. Ada makna tu, manis hijau tu. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah pula telah melantik kamu sebagai khalifah pentadbir di bumi. Lepas tu fayanzura kaifa ta'mal, dan dia Allah akan melihat ataupun supaya Allah boleh tengok macam mana tindakan kamu lepas kamu dilantik sebagai khalifah. Macam kita kata sebelum PRU kita duk marahlah kepada wakil rakyat sebelum ni, contoh tak buat kerja, kita pun masuk bertanding, kita pun menang bertanding. Lepas tu bila menang bukan bertanding dapat jawatan saja, rakyat tengok apa hak kita buat. Jadi samalah kita kata prinsip atau khalifah ni. Jadi hadis ni mula-mula sekali dia kata dia cerita mengenai peranan manusia. Peranan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dan juga melestarikan dia ni sebaik mungkin. Bukan kata Allah letak atas kita atas muka bumi, kita boleh buat ikut dan. Nak sonda bukit, nak tebang pokok, nak guna sumber-sumber alam, tak. Kita kena gunakan secara berhemah. Sebab bumi ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua. Lepas tu tuan-tuan, tambahan tak dalam buku ni. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran surah Ar-Rahman, Allah kata wal arda wada'aha lil anam, dan juga bumi ini Allah Ta'ala cipta untuk al-anam. Anam tu masuk makhluk yang merangkumi manusia, haiwan, burung, pokok dan sebagainya. Jadi kita jangan terlalu selfish. Kalau ikut rektor UAE sekarang ni, dia guna term, dia kata kita manusia tidak berhak merogol bumi. Sebab bumi ni untuk semua. Okey, kemudian antara fakta menarik dalam hadis ini disebut, dia kata inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ni manis dan juga hijau.
Dia apa? Dia sebut apa? Kenapa dia sebut manis dan juga hijau? Sebab ni fitrah manusia. Fitrah manusia dia suka kepada benda-benda manis. Contoh kita minum, kalau air tu tak ada langsung gula, tak sedap. Nak kena ada gula sikit. Manis, barulah kita tertarik hati. Kenapa pula hijau? Hijau tu merujuk kepada benda yang kita nak tengok. Dalam benda-benda yang banyak kita suka adalah benda yang berbentuk hijau, menyegarkan minda dan sebagainya. Jadi ini kata-kata kelebihan yang ada pada dunia. Walaupun begitu, manis kalau terlebih manis boleh bawa pada mudarat. Seperti kencing manis dan sebagainya. Itu pula kiasan kepada dunia ini. Walaupun manis, hijau, elok, sedap mata memandang, silap hari bulan kita boleh terpedaya dengan dunia. Jadi hadis Nabi sebut siap-siap ada, itu hakikat dunia ni. Dia manis dan dia hijau. Maksud dia sedap dan silap hari bulan boleh memperdaya. Kemudian Allah Ta'ala pun sebut, ataupun Nabi sebut, kita ni dilantik sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi, macam saya katakan tadi, bukan boleh buat ikut sedap. Khalifah ni kalau ikut dari segi bahasa, khalfa, belakang. Maksudnya, ini pemimpin sebenar, lepas tu hak datang belakang dia. Hak ni turun, hak ni ganti. Turun, ganti. Dia kata penerus kepada mereka yang terdahulu. Maksudnya khalifah ni, belakang maksudnya orang berdepan berhenti, lepas tu diteruskan. Dia kata penerus kepada orang yang terdahulu. Maksud generasi tradisi sebelum. Dan dia pula bukan saja naik jadi khalifah, naik dilantik dia boleh enjoy tak, dia memegang amanah. Amanah untuk kita kata melaksanakan kata apa yang telah dibuat oleh orang terdahulu. Lepas tu tuan-tuan, bila sebut mengenai dunia ni hulwatun khadirah, manis dan juga hijau, pengarang kitab ni dia bawa satu ayat lain. Ayat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-14. Allah kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Allah kata dihias, dijadikan elok, suka manusia ni beberapa perkara. Benda yang mereka suka. Apa dia? An-nisa, wanita. Wanita ni perempuan-perempuan ni secara lebih spesifik hak sah lah. Maksudnya kena kahwin, isteri. Lepas tu disebut an-nisa ni plural lah. Maksudnya seorang kahwin seorang, nak lagi. Itu fitrah manusia. Kemudian lepas Allah kata wal banin, anak-anak dah kahwin, anak itu benda kita suka. Dapat anak gembira, lepas tu besok dah tua, anak kita nak tumpang anak pula. Wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan juga perhiasan yang banyak yang terdiri daripada emas dan juga perak. Tuan-tuan, ni menarik Emas perak ni kalau kita tengok dari segi manfaat dia, tak berapa banyak manfaat dia, sekadar perhiasan. Contoh, compare kita kata emas dengan petroleum. Emas kita buat dalam tangki, tak boleh bawa kita pergi mana-mana. Petroleum boleh gerakkan kita. Tetapi orang suka pada emas dan juga perak. Dan ini seolah-olah Allah Ta'ala dah tanam secara fitrah manusia. Bahkan emas perak ni disebut dalam surah lain, surah Al-Hajj contohnya, dia kekal nilainya sebagai perhiasan yang disukai oleh manusia sampai ke akhirat. Dalam syurga dapat emas perak dan sebagainya. Kenapa? Itu hak Allah. Allah Ta'ala boleh masukkan rasa itu ke dalam manusia. Suka perhiasan, disebut emas dan juga perak. Menyebabkan kedua-dua ni nilainya akan sentiasa tinggi. Wal khailil musawwamah, dan juga dikata kuda yang terlatih. Ini kereta motor. Kereta motor lah. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, dan juga tanaman-tanaman. Jadi Allah kata ini benda-benda hak manusia suka. Dan inilah yang terkandung dalam ringkasan hak Nabi kata hulwatun khadirah, manis dan juga hijau. Okey. Walaupun begitu, konsep khalifah ni sudah disebut tadi. Bila kita tengok pasal khalifah ni, antara ayat awal yang membincangkan mengenai khalifah ini adalah kerisauan malaikat. Kerisauan malaikat bila Allah nak lantik Adam, manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Dan malaikat risau. Dia kata apa? Adakah kamu ya Allah nak lantik di muka bumi sejenis makhluk yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Jadi gini, bila Allah nak lantik manusia sebagai khalifah, pentadbir di bumi, dia ada potensi pada manusia boleh memakmurkan bumi, dan pada masa yang sama ada potensi juga untuk manusia melakukan kerosakan. Lalu malaikat ni berdasarkan ilmu mereka, dia risau macam mana nanti kalau sekiranya lantik manusia jadi khalifah, dia tidak menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah hak sepatutnya, sebab dia melakukan kerosakan. Jadi soalan malaikat bukan soalan hasad dengki, soalan malaikat soalan risau ataupun tertanya-tanya. Jadi jawapan mudah kalau kita nak kata,
Bila ada kerisauan itu disebut oleh Allah, malaikat sebut benda tu, maksudnya pada kita, kalau kita tidak dibimbing oleh agama, tidak dibimbing oleh panduan agama seperti awalnya Nabi sebut ni, kamu dilantik sebagai khalifah, kita boleh jadi teruk seperti mana yang dirisaukan oleh para malaikat. Sebab itulah kita belajar ni. Tujuan kita belajar sebab apa? Supaya kita dilantik sebagai khalifah, kita tidak membenarkan kerisauan para malaikat. Jadi untuk kita jadi khalifah betul-betul bertugas seperti apa yang disebut diharapkan oleh Allah dan juga Nabi, dia kena ada kepada ilmu. Tu dia buku ni dia panjang sebenarnya, berapa muka surat, tapi saya perhati dia bawa ke situ. Itu konsep khalifah ni berkait rapat dengan ilmu. Bermula daripada bahasa, nama-nama benda, dan juga lepas benda tu manusia tambah ilmu, dibawa kepada tahap berikutnya, kemampuan berfikir. Maksudnya bila nak jadi khalifah, dia kena ada ilmu. Lepas tu kalau kita kembangkan lagi, kita nak lantik siapa agak-agak jadi ketua. Nak jadi ketua ke ataupun wakil rakyat, jangan main angkat lantik orang yang popular saja, ikut tak siapa letak. Kita kena lantik, pertama sekali kena tengok kelayakan ilmu. Dan ilmu tu sudah pastilah kita tengok rekod pengajian dia, kalau dia pernah jadi pemerintah ataupun menjadi ketua sebelum ni, sejauh mana bawaan dia tu. Barulah pelantikan itu betul-betul boleh memberi manfaat. Bukti dia kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30, Allah kata aku nak lantik Adam, manusia sebagai khalifah. Malaikat pun risau. Lepas tu tuan-tuan ayat 31, Allah kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia Allah telah mengajar kepada Adam al-asma', segala nama. Al-asma' ni nama-nama. Dan al-asma' ni ulama bincanglah, ulama tafsir bincang. Antara maksud di sebalik al-asma' itu dia kata bahasa. Kalau orang tu jenis dalam bidang bahasa, dia kata al-asma' tu maksudnya bahasalah. Bila ada bahasa, manusia boleh berkomunikasi. Tapi kalau nak luaskan lagi, al-asma' ni segala jenis ilmu yang diperlukan oleh manusia untuk mentadbir bumi. Dan kita jangan ingat nak tadbir bumi ni kita beri kepada politician semata-mata. Dia boleh dah tadbir ikut polisi macam mana. Sama juga, boleh tak kita lantik semua ustaz lah kau, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Kesihatan, semua ustaz belaka. Sebab ustaz ni kita kata orang dekat dengan Tuhan lah, dekat dengan Tuhan, tahu agama. Tak boleh juga, dia kena ada ilmu-ilmu khusus yang perlu dimiliki, barulah boleh mentadbir. Dan dengan ilmu itu, kata pengarang kitab ni, dia kata dengan ilmu itu manusia mampu berfikir. Bila manusia mampu berfikir, daripada pemikiran itulah dia bawa kepada penemuan berbagai ilmu-ilmu baru yang boleh disesuaikan dengan tanggungjawab mereka sebagai pentadbir di bumi. Okey, dia ambil kata-kata Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni antara kita kata historian dan juga ahli ahli sejarah, dan dia banyak dijadikan rujukan dalam ilmu sosiologi. Teori al-umran dia macam-macam lah. Okey, Ibn Khaldun dia kata keupayaan manusia berfikir ni ada 3 peringkat. Dia kata peringkat pertama, dia kata akal yang menilai. Maksud manusia dah ada akal, dia boleh nilai lah baik buruk apa yang berlaku di sekeliling. Lepas tu naik lagi keupayaan berfikir, hak kedua dia kata akal percubaan. Dia boleh tengok, boleh nilai, lepas tu dia nak test sejauh mana benda ni boleh memberi kebaikan ataupun keburukan. Dan peringkat ketiga, katanya Ibn Khaldun, manusia dah naik lagi. Dia kata keupayaan berfikir yang menghasilkan ilmu ataupun hipotesis. Dia panggil akal spekulatif. Spekulatif ni kata macam mana? Dia kata, contoh, dia perhati lama dah, dia faham, dia berkata agak-agak lah. Kenapa begini? Macam contoh, ni saya baca dalam Utusan Malaysia lama dah ni. Ada seorang researcher, pengkaji daripada UPM. Sebab dia dalam bidang dia tu, dia buat satu research. Dia kata ekstrak sayur-sayur ni, ekstrak sayur-sayuran, apa sahaja jenis sayuran boleh digunakan untuk mengukurkan tebing-tebing. Contoh, kawasan tu selalu berlaku tanah runtuh. Dia lebih kepada engineer untuk alam sekitar. Jadi macam nak mengelakkan supaya tanah tu tak runtuh. Kalau dulu contohnya tanah rumput, tapi kadang-kadang rumput pun tak mampu nak bertahan. Lepas tu yang kita kata Profesor Madia daripada UPM ni, dia pun teringat masa dia kecil-kecil dia duduk Pasir Mas. Duduk Pasir Mas, Kelantan. Lepas tu dia kata rumah dia, belakang rumah dia tu sungai. Dan biasa sungai ni kadang berlaku hakistan. Lepas tu dia perhati mak dia tiap kali masak sayur semua sekali, hak lebih-lebih sayur tu campur dengan air, mak dia akan buang tepi tebing. Dia perhati benda tu. Ini kita kata kita panggil local wisdom, kearifan tempatan. Ni ada.
Dan hak ni kadang-kadang dia perlu dilanjutkan dengan kajian saintifik dengan bukti untuk menunjukkan benda tu sebenarnya adalah sesuatu ilmu, kearifan local wisdom. Macam contoh saya pergi ke Padang Sumatera Barat. Lepas tu kita pergilah masuk ke rumah gadang. Rumah gadang ni rumah yang Minangkabau. Bila masuk dalam rumah tu, dia kata rumah tu atap tu dia tak paku. Dia letak selop macam tu. Lepas tu kita tanya kenapa jadi macam tu, sebab di Padang ni selalu berlaku gempa bumi. Jadi orang tempatan fikir kalau berlaku gempa bumi runtuh rumah, buat balik. Jadi dia fikir, dia pun buat idea, okey, kita letak macam tu ya. Dia tak ada kunci, dia tak paku. Jadi bila berlaku rumah bergoyang, jadi dia bergoyang, dia tak runtuh rumah tu. Ini antara contoh kita kata local wisdom. Kemudian tahun berikutnya saya pergi pula ke Aceh. Bila sampai di Aceh, cerita pasal tsunami. Dalam banyak-banyak tempat dekat Aceh tu, hak berlaku tsunami impact teruk, ada satu tempat dia ni pulau. Pulau ni hak paling dekat dengan pusat tsunami. Pusat gempa menyebabkan tsunami. Tapi pulau ni paling kurang casualty ataupun paling kurang kematian berlaku. Lepas tu bila cek rupanya orang di pulau tu, tok nenek mereka sebab selalu berlaku tsunami, kadang mereka tak jangka berlaku tsunami. Lepas tu dia pun perhati. Dia boleh tengok pada keadaan sekitar. Contohnya bila tiba-tiba angin bertiup kencang. Lepas tu nampak sekian-sekian berlaku. Jadi orang tempatan pun dia nak buat maklumat hebahan tak boleh. Dia pun cipta lagu rakyat, lagu tempatan. Jadi lagu tu dinyanyikan kepada anak-anak daripada kecil. Anak nak tidur dia pun menyanyi dalam lirik dia tu dia sebut, kalau berlaku begini segera ke tempat tinggi. Jadi benda tu berakaumbi dalam masyarakat tempatan, tempat kita pergi tu. Bila berlaku tsunami, orang tempatan sebab masuk dalam kepala dia lagu tu. Bila berlaku benda ni, dia kata macam lagu kita, tok nenek kita dah ajar ni, memang kita pergi tempat tinggi, mereka selamat daripada tsunami. Ini contoh kita kata local wisdom ataupun kearifan tempatan. Jadi sama juga, kadang-kadang teori-teori ataupun pemerhatian, lepas tu boleh mencetuskan teori. Bila dilanjutkan lagi kajian, dia akan menghasilkan banyak maklumat baru. Hak tu kita kata idea hak diberikan oleh Ibn Khaldun. Lepas tu cerita hak dia pasal Mah tadi tu, lecturer ni dia tengok, lepas tu dia buat research apa ada pada sayur, ekstrak sayur, apa kandungan dia, macam mana benda ni boleh berfungsi untuk mengukuhkan tebing daripada runtuh. Dan dia buat research ni memang betul benda tu berlaku, dan dia keluarkan macam ada panggil enzim ke apa. Bila buat construction kat mana-mana ada highway, dia pun masuk benda tu, dicampur dia tembok. Jadi menyebabkan tebing tu kukuh, tak runtuh. Ini antara contoh kita kata tahap pemikiran manusia. Mula-mula perhati, dia kata akal menilai, tengok. Lepas tu naik sikit lagi, dah nilai, nak buat eksperimen. Lepas tu buat eksperimen, kadang-kadang sekali, 2 kali, 3 kali tak menjadi. Kali keempat, kelima, keenam menjadi. Lepas tu dia pun buat teori. Dia spekulat, dia kata mungkin kalau begini dan sebagainya. Dan benda ni dia kata kelebihan ini ada pada manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala lantik manusia sebagai khalifah. Dia kata berbeza dengan haiwan. Haiwan ni dia perhati juga, tetapi hidup dia terbatas kepada naluri ataupun instin saja. Manusia lain, dia kata manusia ni dia kata mempunyai keupayaan berfikir luar biasa sehingga boleh menyesuaikan diri untuk menghadapi pelbagai keadaan alam sekitar. Okey. Seterusnya interesting, dia kata bila bincang mengenai khalifah ni, dia kata komitmen umat Islam untuk merealisasikan hadis tadi. Nabi kata dunia ni cantik, dunia ni manis, indah dan sebagainya, Allah lantik kamu sebagai khalifah. Dan macam saya katakan di awal tadi, satu profession tidak boleh mentadbir bumi, dia kena banyak profession yang ada kepakaran berbagai untuk memastikan bumi ini makmur. Okey, lepas tu kata pengarang dalam konteks masa, dia kata pelbagai ilmu baru yang telah dimajukan untuk menunjukkan kesan dan manfaat suatu projek atau program pembangunan alam sekitar dan ekosistem dunia. Maksudnya akan sentiasa ada ilmu baru. Sebab tu tuan-tuan, ni cerita di PBB lah. Mula tahun bila tengok banyak sangat berlaku bencana alam, kita kata ekosistem berterabur, lalu saintis-saintis seluruh dunia di bawah naungan PBB, dia pun perkenalkan inisiatif dipanggil MDG, Millennium Development Goals.
bawah ni disenaraikan ada berapa. Lepas tu dia target. Kita buat hak ni dulu untuk pulihkan balik keadaan bumi yang teruk dah ni. Sebab lama sangat ada manusia merosakkan bumi dengan alasan pembangunan dan sebagainya. Dia target benda tu sampai tak silap tahun 2000 sampai 2015. Mula pada tahun 2015, okey, dan nampak kesan dia pun upgrade lagi. Hak MDG tadi tu, Millennium Development Goal, dia bertukar menjadi SDG, Sustainable Development Goal. Dia kata apa 17, dia perkenalkan 17 inisiatif untuk memastikan ketepelestarian alam sekitar bumi. Dan bawah 17 ni macam-macam lah, macam-macam hak dia apa diperkenalkan. Antara contohnya dia kata clean water. Jadi setiap negara kena ambil inisiatif untuk pastikan air di tempat dia tu bersih. Itu kalau kita pergi Sungai Gombak ni, Sungai Gombak, katalah kerajaan tempatan nak ambil inisiatif nak bersih, macam mana cara dia? Keluarkan bajet ke apa, kuat penguasaan. Dia kata itu masuk tanggungjawab setiap negara. Lepas tu contoh lagi dia kata macam banyaklah sebenarnya, macam apa, dia senaraikan sampai 17. Cuma jadi kontroversi sikit nombor 5. SDG yang kelima tu ramai jugalah yang apa mengutarakan kerisauan. Dia kata gender equality, masuk persamaan gender. Hak ni pun kadang-kadang kalau tak kena cara boleh digunakan oleh geng-geng LGBT ni untuk tengok. Dia kata United Nations ataupun PBB pun mengiktiraf kena ada gender equality. Dan ini antara satu yang diperdebatkan lah. Cuma kalau tanya saya lah, saya kata ini teori ni, ini berdasarkan dapatan kajian manusia dalam bidang masing-masing. Tak ada benda yang sempurna seperti Al-Quran dan juga Sunnah. Ada kekurangan dia. Mungkin dia sebut prinsip secara umum, dari segi pelaksanaan itu terbuka kepada masing-masing. Bukan kata gender equality. Sefaham saya kenapa dia buat gender equality ni, sebab setengah-setengah negara orang perempuan tak ada peluang untuk belajar. Setengah-setengah negara perempuan dia kata okey, habis belajar sampai setakat darjah 6 cukup, mau pandai membaca, pandai menulis, kira cukup, sudahnya besok mau duduk di dapur juga. Jadi tak ada peluang untuk wanita, budak perempuan naik lebih tinggi untuk belajar banyak. Apa itu yang saya faham lah, mengikut tafsir apa saya faham tersebalik. Dia kata SDG yang kelima tu gender equality. Tapi kalau kita tengok secara menyeluruh ke semua 17 inisiatif yang diperkenankan dalam kita kata apa SDG ni, ke semua 17 apa inisiatif itu, dia sebenarnya satu proses, satu cadangan proses untuk memastikan bumi ini kembali pulih ataupun bumi ini elok semula, tidak rosak. Ini kata komitmen umat Islam ni. Komitmen umat Islam sejauh mana? Sebab tu tuan-tuan, saya pun tak kenal SDG ni apa benda sehingga Tan Sri Zulkifli Razak, rektor UAE masuk. Dia masuk zaman Mazli jadi menteri apa, menteri pelajar, menteri pendidikan. Dia masuk, dia ubah banyak benda dan dia mula perkenalkan SDG. Sebab dia kata sekarang ni SDG ni lah bahasa antarabangsa, bahasa dunia. Dan UAE nama dia International Islamic University. Sepatutnya bila international tu, dia sepatutnya tidak ketinggalan di belakang. Dia kena tahu apa bahasa SDG. Dan tambah menarik tuan-tuan, rektor UAE ni Tan Sri Zulkifli Abdul Razak ni, dia tengok pada semua SDG yang 17 tu baik, bagus, tapi ada kurang satu. Kurang satu dari segi aspek spiritual ataupun kerohanian. Maksudnya target benda-benda yang berbentuk fizikal. Oh, kita kena jaga apa, sungai kena bersih, apa kata zero hunger, orang kena ada apa, tak boleh kelaparan. Tapi dia nampak ada kelompokan, kekurangan dari segi pengiktirafan dari segi aspek spiritual. Contohnya aspek spiritual, dia kata zero hunger, kita kena pastikan manusia tak ada hak lapar. Benda tu ada pun dalam Islam, tapi dia buat betul-betul sekadar nampak aspek duniawi saja. Jadi Tan Sri Zul ni dia pun tubuhkan satu task force. Dia tubuh satu task force. Kerja task force ni dia kata nak identify, kita nak cadangkan kepada PBB biar tambah satu lagi SDG, spirituality, kerohanian. Jadi kalau benda tu dicadangkan, kata United PBB setujulah, terima, dia akan jadi SDG 18 SDG. Masuk semua, yang ke-18 masuk spirituality. Lepas tu rupanya tuan-tuan, bila kita nak bincang sesuatu yang berbentuk global ni bukan kerja mudah. Kenapa saya tahu ni? Sebab saya tiba-tiba saya antara seorang di apa, dapat surat pelantikan masuk dalam tim ni, task force ni. Kita duduk senyap-senyap, kan ada leader dia, tapi duduk meeting semua sekali, kita cerah mata sikit lah. Banyak benda yang kita belajar. Aspek spirituality ni, antara cabaran terbesar aspek spirituality ni, kalau kita nak cadangkan masuk, nak letak bawah
payung agama mana. Sebab semua agama dia ada spirituality dia. Kristian ke, Yahudi ke, Islam, semua ada. Itu antara benda cabaran-cabaran nak fikir supaya benda ni boleh masuk dan boleh menjadi satu bahasa yang sesuai untuk apa kita kata seluruh dunia pakai. Target dia apa? Target nak merealisasikan peranan kita sebagai khalifah di bumi seperti yang disebut oleh hadis tadi. Dan ini satu cabaran yang besar. Sebab apa? Akan ada orang yang bangkang. Dan kalau bangkang dengan alternatif boleh tahan lagi. Ni bangkang saja. Ini SDG ni tak Islamik. Tolak bulat-bulat. Jadi apa alternatif? Sebab setakat saya ingat bila Tan Sri Zul masuk ke UAE, dia buat perubahan, dia perkenalkan SDG, lepas tu dia offer, dia buat flagship. Maksudnya siapa nak pegang benda ni. Contoh, sungai di UAE ni siapa nak jaga? Dia pun offer kepada satu universiti. Offer kepada satu universiti, okey, kuliah for engineering, fakulti engineering, kejuruteraan, dia kata okey, kami sanggup. Dia pun buat projek River of Life. Kerja engineering sungai-sungai di UAE ni dia akan tengok. Mana hak rosak ke mana hak tercemar, dia akan jaga. Kemudian on campus ni kita nak kurangkan karbon dalam kampus. Siapa nak ambil? Oh okey, apa ni? Architecture ambil. Dia pun kata apa? Inisiatif bawah ni nak pastikan udara dalam kampus ni maksudnya kurang karbon, disediakan bas pula bas elektrik. Benda macam tu lah, benda macam tu. Maksud dia berbincang, dia bawa idea termasuk peringkat universiti di UAE ni. Lepas tu dia pun letak target. Sekarang ni dengan benda ni kita UAE leading the way. Dia kata menerajui jalan. Lepas tu bila sampai satu masa nampak okey dah boleh berjalan, dia kata kita ubah, naik sikit lagi. Hak terbaru Tan Sri Zul kata leading the world. Itu dia road map dia tu, dia nak bawa pergi ke sana tu. Bila kita duduk dalam grup ni, banyak benda yang kita belajar. Dan kita melihat khalifah ni dalam sudut yang lebih besar. Dan berbalik pada topik kita. Bila nak jalankan kita kata inisiatif di sebalik SDG ni semua sekali, antara masalah yang besar dihadapi adalah komitmen. Kalau dia kata komitmen stakeholder ataupun pemegang taruh. Contoh katalah PBB cadangkan semua negara buat benda ni. Ada negara tak nak ambil, dia kata peduli apa aku, negara aku akan ada hak. Lepas tu bila dia tak buat benda tu, kata kebajikan bumi ataupun keselamatan bumi di negara tu tak berapa terjaga lah. Jadi tak tercapai juga matlamat SDG. Dan sepatutnya benda ni bila kita bawa kepada konteks kita umat Islam, kita kena tengok benda ni bukan sekadar SDG, bukan sekadar PBB, kita khalifah dengan berpandukan kepada hadis tadi. Maksud dalam senarai SDG ni ada 17. Dia kata hak ke-17 tu, dia kata sehubungan itu SDG ke-17. Apa dia? Dia kata kerjasama untuk semua matlamat. Sebab dia kata disenaraikan sampai 17, kadang-kadang setengah tu dia fokus satu benda, diabaikan hak lain. Kadang-kadang setengah negara dia fokus cantik semua SDG, tapi negara lain tak buat benda tu. Jadi dia letak SDG yang ke-17 tu, dia kata bila nak buat benda ni partnership, kena ada kerjasama semua. Dan bila disebut, kalau siapa saya boleh faham berdasarkan apa hak diutarakan oleh buku ni, komitmen semua perlu untuk memastikan bumi ni dijaga untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya. Itu yang pertama. Dan komitmen itu lebih lagi perlu disumbang oleh umat Islam. Sebab kita diajar oleh Al-Quran dan juga hadis di awal tadi, kita ni adalah khalifah. Dan bila kita khalifah, kita nak jaga bumi macam disebut tadi, dia tak boleh satu profession, dia tak boleh seorang punya kerja, dia kena melibatkan semua pihak. Dan di akhir ni dia kata apa? Untuk menjayakan kita tanggungjawab kita sebagai khalifah di bumi, nak jaga bumi supaya tak rosak untuk diwariskan, sebab semua tu akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Kita kena masukkan idea dan kepada kita. Contoh orang buang sampah, cemarkan sungai, atau orang buat macam-macam lah, sehingga kita tahu benda tu boleh merosakkan bumi. Kita kena tegur, bekerja sama-sama mencegah, menjaga bumi, sebab dia terkandung dalam arahan Allah. Dibaca ayat surah Al-Ma'idah. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong bantu atas kebaikan dan juga takwa, dan jangan bertolong bantu atas melakukan dosa dan juga permusuhan. Jadi bila kita tengok lagu tu, rupanya kerja kita sebagai khalifah di muka bumi ini banyak. Balik kepada hadis ini, Nabi kata bumi ini indah cantik, memang orang tertarik di dunia. Tapi masalah bila nak ni sehingga melanggar batasan-batasan ditentukan oleh agama dan juga ilmu ada pada manusia, bumi rosak.
Lepas tu Allah Ta'ala, Nabi sebutlah hadis tadi, Nabi kata memang cantik, Allah Ta'ala pun lantik sebagai khalifah pentadbir, dan dia akan tengok, apa yang kamu lakukan. Allahu'alam. Habis ini huraian pada hadis yang ke-16. Kesimpulan dia kata, dia buat kesimpulan, dia kata hadis ni memperlihatkan manusia, peranan kita manusia sebagai khalifah untuk memakmur dan melestarikan bumi. Okey, bumi ini pula dia kata ujian untuk kita. Ujian untuk kita, kena cara kita dapat pahala, tak kena cara kita ambil, kita wasakkan bumi, itu akan menjadi kita kata dosa akan dihisap di akhirat kelak. Lepas tu dia kata lagi, kehidupan di dunia ni kalau kita kena cara, dia boleh jadi saham akhirat ataupun ibadah yang berterusan. Kita kutip sampah, kita jaga bumi, jaga sungai, orang tak buang sampah, orang nak buang sampah kita tegur dan sebagainya, itu boleh dikira sebagai ibadat. Dan terakhir sekali dia kata keupayaan berfikir serta panduan ilahi menelusur Quran dan juga sunnah, manusia boleh berfikir untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitar secara lebih lestari. Habis hadis yang ke-16. Masuk hadis yang ke-17. Hadis 17 ni tuan-tuan cerita pasal kitar semula. Saya baca hadis ni, kita biasa baca. Tetapi bila dibawa daripada sudut alam sekitar oleh pakar dalam bidang tu, kita akan nampak hadis ini lebih luas perbincangan dia. Okey, hadis yang ke-17. Dia kata hidup sederhana dan juga kitar semula. Hadis riwayat Ahmad daripada Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair ni anak saudara pada Aisyah. Okey, seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Dia kata hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi baitihi syai'an. Adakah Nabi buat kerjanya di rumah, buat sesuatu di rumah? Aisyah kata na'am, ya. Lepas tu katanya Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu. Nabi ni masa duduk di rumah, dia kata Nabi apa buat? Yakhsifu na'lahu, repair selipar. Kasut selipar Nabi tu, capan Nabi rosak, mungkin putus ke, Nabi repair. Repair tu jahit lah, jahit ataupun buat apa-apa yang pertama. Lepas tu dia kata wa yakhitu thawbahu, Nabi jahit baju dia. Contoh baju yang mana pakai koyak, oh Nabi pun jahit. Lepas tu wa ya'mal fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Dan Nabi pun dia kata melakukan kerja rumah di rumah seperti mana orang lain buat kerja rumah. Maksud Nabi duduk di rumah, dia jahit selipar sendiri, jahit baju sendiri hak koyak, lepas tu dia buat kerja-kerja biasa di rumah. Okey. Dia kata kalau tengok hadis ni, dia kata gambaran kehidupan sederhana seorang pemimpin. Dan dia kata kebanyakan pemimpin, ketua lah pada zaman Nabi hidup ni, kebanyakannya pemimpin-pemimpin kebiasaan pada zaman tu dia ada ramai hamba abdi, beratus hamba abdi. Sebab apa? Untuk jaga kepentingan pemimpin dia. Pendek kata pemimpin ni fikir makan minum makan minum, lepas tu bersetubuh dengan isteri ataupun hamba dia. Orang lain semua orang provide belakang. Jadi kalau tengok pada sini, Nabi tidak mengamalkan cara hidup seperti itu. Sebaliknya Nabi buat sendiri dan Nabi tak suka membazir. Contoh kita lah, selipar tu putus satu atau terkoyak, boleh repair pun. Kalau tak repair sendiri, hantar repair, tapi tak boleh kita buang. Nabi bukan ada tu. Dan dikata secara tak langsung ini menggambarkan proses kitar semula. Maksud proses kitar semula hak diamalkan oleh Nabi. Barang lama kalau wasak, kalau boleh baiki sendiri. Kalau tak boleh, beri kepada orang lain. Dan ini dia kata sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu untuk kamu ada contoh ikutan. Dan contoh ikutan tu jangan ingat isu agama je. Nabi sembahyang lama, Nabi baca Quran banyak, Nabi sedekah, tak. Dia merangkumi semua aspek kehidupan, ibadat dan sebagainya, segala kegiatan harian. Okey, dia kata secara keseluruhannya hadis 17 boleh difahami tiga perspektif. Yang pertama, amalan sederhana dalam kehidupan Nabi. Nabi sangat sederhana. Yang kedua, dia kata hadis ini menceritakan kegiatan harian Nabi. Maksud Nabi gunakan sungguh-sungguh sumber yang sedia ada. Nabi guna sungguh-sungguh sumber yang sedia ada. Yang ketiga, Nabi tidak bermewah, membazir sumber hak boleh pakai lagi. Maksud Nabi ni yang pertama dia kata nak cerita kesederhanaan hidup Nabi. Yang kedua, kegiatan harian Nabi gunakan sebaiknya apa ada di sekeliling. Lepas tu Nabi tidak bermewah, guna selagi ada. Okey, kemudian dia kata sebenarnya banyak lagi hadis lain. Contoh hadis lain, hadis riwayat Bukhari,
ada seorang lelaki Al-Aswad, dia tanya Aisyah, dia kata macam mana Rasulullah di rumah? Dia kata makana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna fi baiti, macam Nabi hidup di rumah. Kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ni khidmatul ahlihi. Dia kata Nabi ni tolong menguruskan urusan keluarga, dan bila masuk waktu solat Nabi keluar dirikan solat. Maksudnya bukan satu tu je hadis. Dan bila dah dua hadis, dan hak bercerita pula Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia cerita realiti. Nabi memang dah gitulah. Nabi macam tu. Okey, kemudian cerita pasal kitab semula. Saya skip part-part tertentu sebab ni tu. Okey. Dia kata dalam matan hadis tu disebut Nabi ketika di rumah membaiki sendiri seliparnya, jahit baju sendiri. Dia kata pelbagai kegiatan lain. Dia kata yang bertujuan menggunakan sebaiknya sumber serta kelengkapan sedia ada. Tak kira baju ke, peralatan-peralatan perabot ke dan sebagainya. Okey, dan maksudnya usaha sendiri atau dibeli mengikut kemampuan. Okey. Lepas tu dia kata elak pembaziran. Saya suka sebab apa, pengarang kitab ni idea ni sebenarnya sesuai dengan maqasid. Tengok dia kata apa? Elak pembaziran. Bermewah adalah punca pembaziran sumber, masa, keuangan, barang dan kepakaran dalam kehidupan moden. Sebenarnya membazir bukan kita membazir duit kita ya, kita membazir juga benda-benda lain. Dia kata dari aspek pengurusan keuangan individu. Contohnya lah, seorang dewasa disarankan untuk mengamalkan peraturan bajet ni 50, 30, 20. Dia kata bajet untuk bulanan kita 50, 30, 20. Ini selepas ditolak semua perbelanjaan wajib seperti cukai. Dia kata 50 tu apa dia? 50 tu 50% untuk bayar rumah, makan, pakai, bujuran pengajian, pembelajaran anak-anak. Hak tu basic. Jumlah dia 50%. 30, dia kata ini kehendak sendiri. Kehendak sendiri ni macam nak lavish sikit lah. Nak makan di restoran ke, beli baju baru ke, ataupun nak pergi melancong. 20 lagi simpanan ataupun pelaburan. Ini pembahagian hak dibuatkan di sini. Lepas tu dia, saya suka lagi, dia bagi definisi definisi moden, definisi membazir. Kalau dalam Islam dia ada dua, dipanggil tabdzir, membazir. Satu lagi israf, melampaui batas. Tabdzir dia kalau ikut definisi Islam, kita spend sesuatu yang haram walaupun 10 sen. Allah kata apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir adalah saudara setan. Bila saudara setan teruklah. Walaupun 10 sen pada benda yang haram dikira sebagai membazir. Satu lagi dipanggil israf. Israf ni Allah kata dalam surah Al-A'raf. Allah kata wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minum jangan berlebih. Israf tu berlebih. Dan israf dia lebih kepada sesuatu yang berbentuk halal. Contoh, sepinggan cukup dah, tambah. Jam ada dah satu, beli lagi. Israf ni pada benda yang halal. Dan Allah kata innahu la yuhibbul musrifin. Allah pun tak suka orang yang melampaui batas. Dalam term agama, israf berlebih pada benda yang halal, tak bagus. Lepas tu membazir merujuk kepada sesuatu yang haram walaupun sedikit. Contoh dia kata kita spend, kita sedekah 1 juta duit kita untuk kebajikan, bukan membazir. Lepas tu kita spend 10 sen untuk bantu kawan kita dia nak cari pelacur. Dia kata pelacur tu letak harga 300. Aku cuma ada kita kata 299. Nak RM1 lagi, kita bagi RM1. Itu dikira sebagai membazir sebab benda haram. Tapi dalam konteks ni dia kata membazir ni apa? Membazir ni kehendak melebihi perbelanjaan bagi keperluan. Kehendak tu lebih daripada keperluan. Contoh kita kata kereta kita dengan perbelanjaan kita cukup dah. Kereta begini. Tapi kita rasa tak boleh dah, kenalah. Nak jaga apa status apa, nak ikut kawan, kita pun belanja lebih. Sehingga benda tu menyebabkan kita kata berlebih menggunakan sumber yang sedia ada. Lepas tu dia bagi saranan. Dia buat saranan haraki. Contoh dia kata, mula-mula sekali bila kita perlukan sesuatu, guna apa ada. Jangan sibuk nak beli. Ini bagus. Dia buat teori. Dia kata rajah ni menunjukkan hierarki ideal dari aspek kepenggunaan untuk mengelakkan daripada membazir. Dia letak bawah sekali, dia buat piramid macam tu Bawah sekali, guna apa yang ada. Guna dulu. Jangan sibuk duk beli. Lepas tu bila cek memang tak ada benda tu. Kita perlukan benda tu. Dia kata pinjam. Pinjam sesuatu yang tak boleh itulah. Contoh paling mudah dia kata pinjam ni buku.
Kita nak beli duit tak ada, tapi kawan kita ada buku. Dan konsepnya pinjam daripada library. Ini kata aspek kepenggunaan. Lepas tu, kata dah habis pinjam, perlu juga benda ni, kita perlu pada proses berikutnya, tukar ganti dengan orang lain. Kita ada something, kita perlu benda lain. Kita pun tanya, siapa-siapa dah ada nak ni, saya nak ganti, nak tukar. Itu peringkat yang ketiga. Yang keempat, dia kata tukar ganti. Tukar dengan orang lain. Ini macam barter trade lah. Barter trade. Kemudian atas lagi dia kata buat sendiri. Kalau mampu buat sendiri, kita ada barang, ada kepakaran, buat sendiri. Akhir sekali pilihan tu supaya tidak jadi membazir, kehendak melebihi perbelanjaan, akhir sekali barulah beli. Dia kata ini cara hidup yang ideal, yang boleh membantu kita untuk menggunakan segala sumber yang sedia ada. Dan sebenarnya benar ni, kalau kita bincang ilmu maqasid, memang ada. Kata teori 50, 30, 20. Dalam teori maqasid, dia ada daruriyat. Daruriyat masuk keperluan asasi. Tak ada susah hidup. Kereta, rumah, makan, minum. Tak ada hak ni payah nak hidup. Hak ni kita kena utamakan. Yang kedua panggil hajiat. Hajiat ni kemudahan asasi. Tadi keperluan asasi. Lepas tu hajiat dipanggil kemudahan asasi. Hak ni, hak ni macam kenderaan. Kenderaan. Hak tadi rumah, makan, minum. Hak ni kenderaan. Kalau tak ada kenderaan boleh hidup, tapi susah lah. Nak berjalan jauh. Lepas tu yang ketiga dia panggil tahsiniyat. Tahsiniyat ni aksesori. Ataupun kita nak lavish. Jadi dalam Islam, para ulama letak daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Dan sudah pasti daruriyat tu keperluan asasi tu, hak tu perlu diutamakan berbanding hak lain. Jadi bila cukup bulan dapat gaji, jangan duk fikir, oh jam tak ada ni, berkenan jam tu, kita pun nak ambil beli jam baru. Sehingga kita abaikan aspek-aspek lain. Okey tuan-tuan, banyak lagi sebenarnya, tapi bolehlah ringkasnya begitulah kesimpulan daripada hadis yang ke-17 ni. Hadis yang ke-17 ni, yang pertama dia kata hadis 17 ni boleh difahami melalui 3 perspektif. Satu, amalan sederhana dalam hidup Rasulullah. Yang kedua, kegiatan harian Rasulullah, guna segala benda yang ada, jangan cepat nak tu. Yang ketiga, tidak membazir, guna kalau benda tu masih boleh digunakan. Inilah konsep kita kata kitar semula yang boleh kita ambil wisdom daripada hadis Nabi itu. Jadi tuan-tuan, cukuplah untuk malam ni. Kita berhenti pada hadis yang ke-17 ni. InsyaAllah kalau tidak ada arahan, kita sambung untuk akan datang bulan depan. Hadis 18 cerita pasal pencemaran udara. Interesting. Pencemaran udara. Nabi, kalau Nabi bersin, Nabi tutup muka dengan kain ataupun rendahkan suara. Walaupun cerita pasal bersin, dia ada prinsip pencemaran udara. Allah alam apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak sabar nak tahu apa cerita seterusnya, boleh beli sendiri buku ni. Ada jual. Dia ada 2 versi, satu versi kecil, satu lagi versi besar, tebal. Hak ni tebal lah. Ni dekat harga dia 100 lebih. Yang versi kecil tu dia just buat dia ambil kesimpulan setiap hadis tu. Itu dalam RM20 boleh cari beli. Okey. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.